Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huwaina Rizwan Lofi akan membentangkan kajian pendidikan yang bertajuk Elemen Strategi Pengajaran dalam Meningkatkan Kecerdasan Kanak-kanak melalui kurikulum sumber alam semula jadi berasaskan intelektualisme orang asli berdasarkan konsensus pakar. Pengenalan kajian. Matlamat pendidikan kebangsaan adalah untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti kepada seluruh warga negara Malaysia tanpa mengambil kira sosial budaya, kelas sosial, kelompok etnik, amalan ataupun cara hidup. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 turut menekankan aspek transformasi kurikulum iaitu beberapa pendekatan baru perlu kita serapkan dalam sektor pendidikan. Proses pembelajaran yang berkualiti dan relevan dengan keperluan murid serta konteks kehidupan sebenar mereka dapat menyediakan murid dengan pengalaman yang positif, bermakna dan menyeronokkan. Menurut Lambin juga menyatakan orang asli memiliki kekayaan ilmu pengetahuan serta kebijaksanaan mereka dalam menguruskan alam semula jadi. Mereka memerhati dan mempelajari secara semula jadi tentang bagaimana untuk menguruskan sumber flora dan fauna. Maka ilmu pengetahuan tersebut boleh kita ketengahkan sebagai proses pengajaran dan pembelajaran murid orang asli di persekolahan arus perdana. Kajian Aminuddin, Haziah Syari dan Sharifah Zarina mendapati keciciran kanak-kanak orang asli adalah disebabkan oleh masyarakat orang asli yang menolak silibus ataupun kurikulum yang diguna pakai di sekolah arus perdana. Tambahan lagi, sebab ketidaksesuaian bentuk pedagogi dengan sosio budaya masyarakat orang asli, isi kandungan yang memberi penekanan akademik sehingga meminggirkan keperluan kehidupan masyarakat orang asli serta ketidaksesuaian kandungan pelajaran dengan keperluan murid orang asli. Seterusnya, tujuan kajian adalah untuk mendapatkan konsensus pakar dalam mengenal pasti elemen strategi pengajaran dalam meningkatkan kecerdasan kanak-kanak melalui kurikulum sumber alam semula jadi berasaskan intelektualisme orang asli. Manakala objektif kajian adalah untuk mengenal pasti elemen strategi pengajaran dalam meningkatkan kecerdasan kanak-kanak melalui kurikulum sumber alam semula jadi berasaskan intelektualisme orang asli berdasarkan konsensus pakar. Manakala persoalan kajian, apakah strategi pengajaran dalam meningkatkan kecerdasan kanak-kanak melalui kurikulum sumber alam semula jadi berasaskan intelektualisme orang asli berdasarkan konsensus pakar. Kemudiannya, metodologi kajian, saya menggunakan kaedah Fuzzy-Differ bagi mendapatkan kesepakatan di antara panel pakar mengenai elemen strategi pengajaran dalam meningkatkan kecerdasan kanak-kanak melalui kurikulum sumber alam semula jadi berasaskan intelektualisme orang asli. Kajian ini melalui proses temu bual dan serotan kajian yang melibatkan 5 orang pakar dalam menentukan tema item dalam soal selidik serta membentuk soal selidik. Dapatan temu bual seterusnya dilakukan pemetaan tema dengan serotan kajian bagi membangunkan soal selidik Fuzzy-Differ. Bagi menentukan kebolehpercayaan antara pakar dicapai, indeks kesahihan kandungan CVI telah digunakan, nilai item 080 dan ke atas adalah diterima dan disepakati. Nilai kebolehpercayaan yang diperolehi daripada nilai alpha combat ialah 0.85. Manakala soal selidik Fuzzy melibatkan 25 orang pakar dipilih bersifat bertujuan. Kemudiannya, dapatan kajian berdasarkan jadual satu yang dipaparkan ini, kita dapat lihat dapatan kajian menunjukkan kesemua nilai threshold di item bagi setiap item elemen strategi pengajaran dalam meningkatkan kecerdasan kanak-kanak melalui kurikulum sumber alam semula jadi berasaskan intelektualisme orang asli adalah kurang dengan nilai di item 0.2. Maka kesemua item dalam instrumen ini mendapat kesahihan dan diterima berdasarkan kesepakatan pakar. Bagi menjawab persoalan kajian, apakah strategi pengajaran dalam meningkatkan kecerdasan kanak-kanak melalui kurikulum sumber alam semula jadi berasaskan intelektualisme orang asli berdasarkan konsensus pakar yang utama? Yang pertama, pembelajaran secara konseptual. Kebanyakannya murid belajar dengan berkesan melalui pembelajaran secara konkret yang melibatkan aktiviti hands-on dan mind-ons. Menurut Nur Cahaya dan Zamri, pendekatan ini merupakan pendekatan yang menekankan pembelajaran berpusatkan murid, menyeronokkan secara santai dan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka sendiri sesuai dengan gaya hidup kanak-kanak orang asli. Yang kedua, pembelajaran secara konstruktivisme. Kanak-kanak orang asli boleh menggunakan pengetahuan dan pengalaman sedia ada mereka dengan menggunakan sumber alam semula jadi berdasarkan kreativiti orang asli itu sendiri dalam menyelesaikan persoalan dalam pembelajaran mereka. Pembelajaran akan berjaya apabila berlakunya pembelajaran aktif oleh seseorang murid seperti mana yang diperkatakan dalam teori konstruktivisme. Yang ketiga, PVP, pembelajaran berasaskan projek. Sesuai dengan
pernyataan Siti Sazwani Abdul Razak Ramli dan Hamid Rahim yang menyatakan kanak-kanak orang asli ini lebih meminati pendidikan yang tidak formal seperti biasa, khasnya yang lebih menawarkan kebebasan. PBP lebih bersifat terbuka dan pembelajaran boleh berlaku secara tidak langsung. Selain itu, melalui PBP, murid berfikiran secara kreatif dan mendalam dengan menambahkan rasa ingin tahu mengikut konteks dunia sebenar mereka. Akhirnya, kesimpulan kajian. Berdasarkan analisis dapatan kajian jelas menunjukkan bahawa elemen strategi pengajaran dalam meningkatkan kecerdasan kanak-kanak melalui kurikulum sumber alam semula jadi berasaskan intelektualisme orang asli yang sesuai dan paling utama boleh diterapkan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak orang asli adalah dengan mengaplikasikan aktiviti pembelajaran secara konseptual, konstruktivisme dan projek. Strategi pengajaran yang sesuai perlu digunakan bagi mencokal potensi dan minat kanak-kanak serta memastikan aktiviti tersebut sesuai dengan tahap perkembangan serta konteks pembelajaran kanak-kanak orang asli akhirnya bermakna dan dapat mencapai objektif yang dirancang. Tambahan, menurut kajian Waliza Wahab dan Ramli Mustafa, dinyatakan bahawa guru perlu memainkan peranan dalam mempelbagaikan strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan konteks kehidupan masyarakat orang asli bagi menarik minat murid-murid orang asli itu untuk belajar. Pendekatan pembelajaran yang sesuai, inovatif dan kreatif boleh memastikan penyampaian ilmu itu lebih menjadi efektif, menarik, menyeronokkan, malahan dapat merangsang minat murid orang asli untuk belajar. Sehubungan dengan itu, bagi mendepani cabangan pendidikan arus perdana, strategi pengajaran yang berbeza dan berkesan perlu diperimbangkan untuk menangani masalah berkaitan sistem pendidikan kanak-kanak orang asli. Disertakan beberapa rujukan kajian untuk rujukan semua. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi peluang kepada saya untuk membentang serta membincangkan kajian ini. Besar harapan saya supaya kajian ini dapat memberi manfaat kepada sistem pendidikan kanak-kanak orang asli. Akhir kata daripada saya, terima kasih dan Assalamualaikum.